Salam sejahtera dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Janet Bennett. Berita utama. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim serta isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Dr. Wan Ismail selamat tiba di Kuching untuk menghadiri majlis sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2023. Pesawat khas membawa Datuk Seri Anwar dan Datuk Seri Dr. Wan Azizah mendarat di lapangan terbang antarabangsa Kuching LTAK tepat jam 2 petang pada Sabtu. Ketibaan mereka disambut Menteri Pengiring iaitu Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan serta isteri Datuk Dayang Mulia Datuk Awang Daud. Datuk Seri Anwar kemudiannya bergerak ke Wisma Bapa Malaysia Petrajaya untuk menghadiri mesyuarat jemaah menteri. Setibanya di situ, beliau disambut serta diiringi Menteri di Jabatan Premier Sarawak Datuk John C. Kitayai. Datuk Seri Anwar dijadual tiba di Stadium Perpaduan Kuching untuk menghadiri majlis sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2023 pada jam 8.30 malam ini. Berita seterusnya, Majlis Latihan Teknikal dan Vocational MTVET dan Pusat Kecemerlangan Teknikal Sarawak SENTEC akan berkolaborasi bagi membuka laluan baharu dalam usaha penyediaan guna tenaga dalam negara khususnya dalam bidang berteknologi tinggi. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkata, ia adalah ke arah mewujudkan industri berteknologi tinggi sejajar dengan permintaan guna tenaga yang berteknologi tinggi di negara ini menerusi pelaburan langsung asing FDI. Berikan penghargaan yang tinggi pada Intek, di mana kita juga lihat kursus-kursus yang diberikan itu adalah berdasarkan kepada unjuran terhadap permintaan guna tenaga berteknologi tinggi di negara ini. Saya juga telah mencadangkan supaya guna tenaga di dalam penyediaan perubatan robotik juga dapat disediakan di samping kursus-kursus baru terutamanya di dalam bidang baharu yang menuju ke arah komunikasi berteknologi canggih. Beliau berkata demikian dalam sidang media semasa lawatan ke Pusat Kecemerlangan Teknologi Sarawak SENTEC di Santubong pada Sabtu. Dalam pada itu, Timbalan Perdana Menteri berkata, bersandarkan kepada pengalaman yang luas, SENTEC dapat meletakkan Sarawak berada di garisan paling hadapan dalam penyediaan kursus berkemahiran tinggi untuk jangka masa panjang. Selain itu, beliau yang juga pengerusi Majlis TVET Kebangsaan turut mengumumkan peruntukan berjumlah RM30 juta kepada SENTEC. Peruntukan terbabit bagi menampung sebahagian kos pembiayaan untuk peserta-peserta yang mengikuti pelbagai bidang pengajian di pusat berkenaan. Ia juga turut mangkumi keperluan untuk pembangunan makmal serta kemudahan bagi pembelajaran bidang baharu dan berteknologi tinggi. Hari sama, Menteri Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat Datuk Roland Sagah Wiin, Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Datuk Julahi Narawi, Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Rubiah Wang, Pengerusi SENTEC Tan Sri Datuk Amar Muhammad Moshidi Abdul Ghani serta tetamu kehormat yang lain. Selanjutnya, Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan meluangkan masa menziarahi keluarga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Jepa Allahyarham Datuk Talib Zulkifli di kediaman Allahyarham di Taman Sri Sena, Jalan Semeriang di sini pada pagi Sabtu. Ketibaan beliau serta isteri Datuk Dayang Mulia Datuk Awang Daud disambut balu Allahyarham Datuk Dr. Zaleha Abdullah. Datuk Amar Awang Tengah menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga Allahyarham dan turut memohon maaf atas kengkangannya yang tidak dapat hadir pada hari penggebumian Allahyarham pada Jumaat. Pada masa sama, beliau berkesempatan menyantuni ahli keluarga terdekat serta sahabat handai Allahyarham yang berada di kediaman itu sejak dini hari. Allahyarham Datuk Talib yang juga penasihat Jepak Jaya Development menghembuskan nafas terakhir pada usia 72 tahun di Pusat Rawatan Pakar Norma di sini pada jam 5.50 petang. Allahyarham yang lahir pada 13 September 1951 meninggalkan seorang balu, Datuk Dr. Zaleha Abdullah, 4 anak dan 4 cucu. Ke paparan berikut, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM bersedia membentangkan cadangan tapak pembinaan Pusat Kanser Sarawak kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menteri Kesihatan Malaysia Dr. Zaleha Mustafa berkata, hal ini kerana tapak dan lokasi pembinaan bagi pusat kanser tersebut sudah dikenal pasti.
Jadi saya bersama Deputy Premier Prof Sim dan juga Timbalan Menteri Kesihatan. Jadi kami dan beberapa rakan-rakan lain daripada Pusat Jantung Sarawak ini, ya, dan JKN juga, kita sedang melihat potensi tapak pada Pusat Kanser Sarawak yang telah lama diperbincangkan. Jadi kita buat groundwork dululah, groundwork yang ini akan kita persembahkan kepada PMX dan juga kepada Kabinet, sama ada kalau usaha-usaha ini dipersetujui oleh kedua-dua federal, kerajaan federal dan juga state, dan mungkin kita akan mudahlah untuk kita launch ataupun kita move forward dengan projek Pusat Kanser Sarawak ini. Jadi itulah yang kami datang untuk meninjau lah tempat-tempat yang mungkin berpotensi untuk dibangunkan Pusat Kanser Sarawak ini. Okey. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas melakukan tinjauan cadangan tapak projek Pusat Kanser Sarawak sambil diiringi Timbalan Premier Sarawak merangkap Menteri Kesihatan Awam Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak, Datuk Seri Profesor Dr. Sim Koo Hian, bertempat di Pusat Jantung Sarawak, Kota Semerahan pada Sabtu. Sebelum ini, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zahari Datuk Awang Peng berkata, Kerajaan Sarawak bersedia untuk membina sebuah pusat kanser menggunakan dana negeri menjelang akhir tahun ini jika Kerajaan Persekutuan bersetuju dengan cadangan berkenaan. Jelasnya pusat kanser itu akan menyumbang kepada penjagaan kesihatan rakyat Sarawak dan memenuhi keperluan pesakit kanser dari Sabah dan negara jiran Kalimantan Barat, Indonesia. Difahamkan cadangan pembinaan pusat kanser itu meliputi kawasan seluas 8.09 hektar yang akan ditempatkan bersebelahan Pusat Jantung Sarawak di Kota Semerahan. Dalam pada itu, Dr. Zaleha memberi jaminan bahawa keputusan untuk pembinaan pusat kanser ini nanti akan dimuktamadkan oleh Perdana Menteri dalam masa terdekat. Beralih dengan perkembangan seterusnya, penjawat awam di Malaysia, khususnya di Sarawak, diseru untuk terus meningkatkan integriti masing-masing dalam melakukan tugas bagi mengurangkan jenayah kolar putih sekaligus menjadikan negara ini sebagai negara yang dipandang tinggi oleh orang luar. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Integriti dan Ombudsman, Datuk Mursyid Diranja Dr. Juwanda Jaya berkata, penjawat awam seharusnya mempunyai integriti dan berani menegakkan kebenaran dalam melakukan sesuatu tugas atau arahan. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, yang betul kita mesti sebut betul. Yang salah kita mesti sebut salah. Walaupun semua orang tidak suka. Sebab pada penghujungnya, yakin dan percayalah yang betul itu yang akan dihormati oleh semua manusia. Beliau berkata demikian semasa merasmikan majlis penutupan persidangan integriti kebangsaan di Pusat Konvensyen Borneo Kuching pada Jumaat. Menurut beliau, pejabat awam yang berani menegakkan keadilan akan lebih dihormati pada masa hadapan berbanding mereka yang terlibat dengan jenayah yang akhirnya akan diketahui jua. Dalam pada itu, beliau menegaskan bahawa penjawat awam juga perlu pandai mengawal diri sendiri daripada nafsu melihat habuan yang ditawarkan untuk melakukan perkara yang bercanggah dengan undang-undang. Ya, jangan terlibat dengan golongan-golongan yang suka hoi ya hoi. Sebagai generasi yang akan mentadbir negara Malaysia, beliau turut menyeru agar komitmen dan integriti dalam mengejarkan sesuatu perkara haruslah sentiasa ada dalam diri masing-masing tanpa mengira jawatan dan pangkat. Dalam majlis sama, seramai 31 orang pegawai kerajaan dari Sarawak telah ditauliahkan Pegawai Integriti Bertauliah CEIO yang disampaikan oleh Datuk Mursyid Diranja Dr. Juwanda Jaya sendiri pada akhir majlis tersebut. Masih dengan perkongsian di Kuching, semua rakyat perlu mengenang jasa dan menghargai perjuangan serta pengorbanan veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM dalam menjaga kedaulatan, keselamatan dan keamanan negara. Penaung Seri Pahlawan Gagah Perkasa Lieutenant Jeneral Bersara Datuk Sri Zaini Muhammad Said berkata, banyak anggota-anggota tentera veteran yang tidak mempunyai gaji bersara kini hidup susah, lebih-lebih lagi mereka yang mempunyai kecederaan lampau semasa berkhidmat. Dalam penghargaan itu tidak boleh tidak dia melibatkan kewangan. Kadang-kadang kita dalam keadaan susah, anggota-anggota khususnya yang tidak berpencen,
Jadi pertimbangkan untuk menaikkan apa yang timbuhan atau allowance yang dapat kerajaan beri untuk kebajikan anggota veteran khususnya. Saya pegawai, jadi mungkin saya tak terlibat sangat, tapi saya akan terasa juga dan teringat juga. Saya tahu apa keadaan susah dia, lebih lagi yang tidak berpencen, tapi keadaan sudah tak berapa kuat. Beliau berkata demikian semasa ditemui media selepas melakukan kunjungan di Tugu Pahlawan sempena sambutan Hari Malaysia di Kuching pada Sabtu. Tambah beliau lagi, perkara ini sepatutnya dilakukan oleh kerajaan untuk memberi penghargaan yang selayak-layaknya kepada veteran-veteran, tidak mengira sama ada mereka pernah berkhidmat dalam ATM mahupun pegawai yang memperkasarkan undang-undang seperti polis. Selain itu, beliau mengingatkan semua rakyat untuk terus bersatu padu tanpa mengira kaum dan agama kerana perjuangan mereka dahulu akan menjadi sia-sia sekiranya rakyat hari ini masih berpecah belah dan mementingkan kepentingan diri sendiri. Menurut Datuk Seri Zaini, Sarawak sememangnya dekat dengan hati beliau kerana beliau pernah menabur khidmat di Bumi Kenyalang pada tahun 1969 sebagai Ketua Komando Pasukan Gerak Khas di beberapa daerah termasuklah Balai Ringin, Serian, Sri Aman, Simanggang, Sarike, Betong dan banyak lagi. Justru katanya kedatangan beliau ke Sarawak kali ini amat bermakna dan gembira kerana Sarawak sudah mencapai kemajuan yang mampan di samping dapat melihat rakyatnya yang bersatu padu tanpa mengira latar belakang. Lawatan Seri Pahlawan Gagah Perkasa dan 5 penerima pingat Gagah Berani PGB iaitu Kaunselor Bersara Beliang Bali, Lieutenant Bersara David Fu, Sarjan Bersara Mering Imang, Sarjan Bersara Dajai Anji dan Lance Corporal Bersara Banjau Ladi merupakan julung kali diadakan bersama-sama Datuk Seri Zaini sempena peringatan Hari Malaysia. Sementara itu, sempena sambutan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2023, Jabatan Penerangan JAPEN mengambil inisiatif dengan menganjurkan pameran sambutan Hari Malaysia yang membawa sejarah-sejarah lama terdahulu sehingga kini. Pameran ini menampilkan sejarah daripada pembentukan Persekutuan Tanah Melayu sehingga penubuhan Malaysia yang menggabungkan 4 wilayah iaitu Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura. Menurut pustakawan JAPEN Noralia Harun, pameran ini lebih kepada menampilkan kepada sejarah terbentuknya Malaysia yang bermula dari kemerdekaan Tanah Melayu. Secara umumnya, kandungan yang terdapat dalam pameran yang dipamerkan di pameran Jabatan Penerangan Malaysia pada Hari Kebangsaan, sambutan Hari Kebangsaan tahun ini adalah lebih menjurus kepada titik tolak kemerdekaan Tanah Melayu tahun 1957 dan seterusnya kronologi kepada penubuhan Malaysia, Persekutuan Malaysia, seterusnya kepada kejayaan Malaysia pada hari ini. Noralia berkata demikian ketika diwawancara oleh wartawan UKAS di pekarangan Stadium Perpaduan Petrajaya pada Jumaat. Tambahnya, pameran juga menunjukkan keadaan terkini di Malaysia termasuk perkembangan ringkas Sarawak seperti sel bahan api hidrogen FCEV dan Autonomous Rail Transit ART yang giat dilaksanakan. Selain itu, katanya pameran juga menampilkan lambang-lambang negara di Malaysia iaitu senarai nama yang di-Pertuan Agong YDPA dulu hingga kini, 7 wasiat raja-raja, prinsip rukun negara dan konsep Malaysia Madani. Sekian edisi malam bersama saya, Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal UKAS.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin UKAS, mewakili warga UKAS, saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Malaysia. Semoga Malaysia terus maju dan rakyatnya kekal bersatu dalam suasana aman dan harmoni. Kami tinggalkan anda dengan sorotan lawatan di Tugu Pahlawan sempena sambutan Hari Malaysia di Kuching pada Sabtu. #Saluran Informasi Rakyat, salam UKAS.